Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. 主啊，这时候我们来到你的面前， Kami rindu seperti lagu yang kami nyanyikan, kami berjumpa dengan Engkau. 主，我们渴望像我们刚才所唱的诗歌一样，就是我们渴望遇见你。 Kami tidak hanya tahu tentang Engkau, tapi kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. 主，我们不但只是风闻有你，而且乃是真正的认识你。 Mohon Engkau yang membuka hati dan pikiran kami. 恳求主，你打开我们的心窍， Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengerti firman-Mu. 恳求你的圣灵帮助我们，使我们能够明白你的话语。 Berbicaralah kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. 主啊，恳求你对我们每个人说话，无论是讲的或者是听的。 Kami memohon Engkau berbicara kepada kami sesuai dengan konteks dan pergumulan kami masing-masing. 主啊，求主你按照我们每个人所面对的挣扎，对我们每个人说话。 Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 谢谢主，奉主耶稣的基督的名祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 请坐。 Ya, sekali lagi Shalom Bapak Ibu. 各位弟兄姐妹们平安 Bagaimana kabarnya? 你们如何？最近 Ya, baik, puji Tuhan, tidak baik juga tidak apa-apa. 没关系的，就是不怎么好也没关系。 Ya, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Sing of His Joy. 今天早上我们所要思想的主题就是歌颂他的拯救， Bernyanyi tentang sukacitanya. 就是歌颂他的拯救。 Saya mengajak kita untuk menyimak firman Tuhan yang akan dibacakan dan dinyanyikan 我们一起来看呢，我们所要读的经文以及所要唱的诗歌， dari Lukas 2 ayat 25 sampai 32 saja. 就是从路加福音第2章第25到35节。 Sambil nanti firman Tuhan dibacakan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk menikmati pembacaan firman Tuhan ini. 让我们每个人都能够享受这段的经文。 Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu hadir pada saat itu di dalam kisah yang ditulis di Lukas ini. 让我们每个人能够想象呢，若是我们是处在当时呢，路加福音所发生的这个情形之下， Kira-kira seperti apa suasananya? 那么大概他的这个心情，他的气氛是怎么样的呢？ Jika Bapak Ibu butuh pertolongan, Bapak Ibu bisa melihat ke layar ada beberapa gambar dan juga ayat sudah ada di depan. 若是你们需要的话，你们可以看这个视频，有记载他的经文。 Saya akan bacakan, ada seorang yang akan menyanyikan, kemudian baru firman Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 然后呢，这个传道度，然后就有一位弟兄来唱诗歌。 Ya, mari kita sama-sama mengikuti pembacaan firman ini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, dia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan. Keselamatan yang
ikut serta di dalam nyanyian Simeon ini. Mari kita sama-sama katakan, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai. Sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan jadi penyertaan-Mu di hadapan segala bangsa, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu. Kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. 我们读经到此。 Dan firman Tuhan, maaf, akan dibacakan juga di dalam bahasa Mandarin. 在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰子来到，又有圣灵在他身上，他得了圣灵的启示，知道自己未死之以前，必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进了圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理。西面就用手接过他来，称颂神说：“主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。”孩子的父母因自论耶稣的话就稀奇，西面给他们祝福，又对孩子的母亲玛利亚说：“这孩子是悖逆，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的话语，叫许多人心里的意念显露出来，你自己的心也要被刀刺透。” Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Saudara, apa yang terjadi di dalam kisah ini? 弟兄姐妹们，在这个圣经中所发生的所记载的是发生了什么的事情呢？ Mengapa Simeon bisa sampai demikian bersukacita sampai dia katakan, sekarang saya boleh pergi dalam damai? 为什么呢？这个西面呢感觉到很喜乐，他说呢，我可以现在离开这个世界了。 Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang hal ini. 我们今天一起来思考这段的话。 Bapak Ibu, kisah tentang Simeon berada dalam konteks ketika tiba saatnya bagi Maria dan Yusuf untuk datang ke Bait Allah. 所以这个西面的事呢，就是当这个玛利亚呢跟约瑟呢来到这个圣殿的时候， Setelah Yesus lahir dan juga disunat, nah 当主 Maria 耶稣诞生以及呢个礼过后。 Maria dan Yusuf perlu untuk mentahirkan diri mereka. 所以玛利亚呢跟约瑟他们必须要洁净自己， Mereka juga membawa Yesus untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. 所以他们呢必须把主耶稣带到神的殿中。 Maria dan Yusuf menaati apa yang ditetapkan di dalam hukum Taurat. 玛利亚跟约瑟他们遵守了上帝的律法。 Nah, di saat itu jugalah Roh Kudus juga menggerakkan Simeon untuk datang ke Bait Allah. 就那时刻呢，圣灵也感动这个西面呢来到圣殿。 Bapak Ibu, siapa Simeon ini? 那么呢，这个西面到底是谁呢？ Menarik, Lukas tidak mencatat pekerjaan dan usianya. 最有趣的是呢，这个路加并没有再记载他的工作以及他的年龄， Tetapi justru yang ia catat adalah kondisi kerohaniannya. 但是呢，反而记载他属灵的情形。 Ya, beberapa penafsir setuju kalau Simeon ini orang yang sudah cukup berusia lanjut.
几位的解经家解释呢，他有可能是年纪老迈的人。 Tadi Simeon yang mewakili di sini Simeon versi muda gitu ya. 啊，刚才代表这个西面的是还是年轻人。 Nah, Bapak Ibu, Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. 这个西面呢是又公义又虔诚的人。 Ini punya makna tidak hanya sekedar baik dan taat akan Tuhan. 这并不是说呢，这它只是一个公义又虔诚的意思， Tetapi dia punya kepekaan rohani yang tinggi. 但是他对属灵这个属灵的生命、属灵的生活有很高的敏感度。 Simeon juga seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menjadi teladan. 而且呢，他也是一个敬畏上帝的人，也成为人的榜样。 Sekalipun dia bukan seorang nabi atau imam, 虽然他不是祭司或者是先知， tetapi Allah justru datang kepadanya. 但是上帝反而来到他的面前， Allah menyatakan diri melalui kehadiran Roh Kudus. 借着这个圣灵呢，向他宣告自己。 Nah, Simeon waktu itu juga sedang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. 这时呢，这个西面也等候呢，从上帝给以色列人来的安慰。 Waktu itu bangsa Israel sedang di bawah penjajahan bangsa Romawi. 当时呢，以色列人呢是在罗马的统治之下， Sehingga orang-orang Israel sangat merindukan ada penyelamat. 所以呢，这个以色列人希望有一个拯救者， Ada pribadi yang datang dan menyelesaikan masalah mereka. 就是有一个来到来解决他们的问题。 Nah, Roh Kudus pun menyatakan kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, penyelamat yang dari Tuhan itu. 所以圣灵呢向西面宣告说，他未死之前呢，不会不见到这位救主。 Ketika akhirnya Simeon bertemu dengan bayi Yesus, bagaimana responsnya? 当最后呢，这个西面遇见了主耶稣呢，他的反应是什么呢？ Dikatakan dalam ayat 28 dia menyambut Yesus, dia menggendong bayi Yesus dan kemudian memuji Allah. 然后呢，就用手接过他来称颂上帝。 Kenapa? Karena janji Tuhan yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. 因为呢，上帝所应许的，他们久已经等了，但是现今已经来到了。 Yang selama ini Simeon hanya bayangkan, sekarang dia bisa sentuh dengan tangannya sendiri. 这一向以来呢，这个西面呢只是想象的，现在他可以用手触摸主耶稣。 Saudara bisa bayangkan sukacitanya itu sebesar apa? 我们可以想象到他是何等的喜乐。 Kalau mungkin untuk menolong membayangkan, saudara coba bayangkan satu hal yang saudara tuh pengen sekali. 我们可以想象呢，若说我们真的很希望得到某一件的事情， Kira-kira kalau hal itu terjadi betul-betul, apa yang Bapak Ibu rasakan? 如果这件事情真正的这个发生了，那么你的感受会怎么样呢？ Nah, saya sempat teringat gitu ya, waktu saya kecil, salah satu janji yang saya tunggu-tunggu adalah janji dari mama saya untuk membawa saya berenang. 我记得我小的时候呢，我的妈妈呢曾经很喜欢向我们承诺说呢，要带我们去游泳。 Kenapa saya sampai bilang janji yang ditunggu-tunggu? Karena entah kenapa berenang itu susah sekali dikabulkan. 因为呢，我为什么呢要一直在等候呢？因为当时呢要去游泳呢是一件困难的事情。 Sudah dijanjikan satu hari, pas tiba harinya tiba-tiba tidak bisa dengan banyak alasan. 本来呢是已经答应了某一天，但是忽然呢有很多的理由就不再去了。 Maka ketika gitu ya kesempatan berenang ini datang satu kali dalam entah sekian lama gitu, hati saya tuh senang sekali. 所以呢，当我们等了这么久呢，忽然有机会去游泳了，我就非常的开心了。 Walaupun sampai sekarang tidak bisa berenang ya, kecipak-kecipuk air lumayan lah. 虽然直到现在我还不会游泳，但是可以下水呢，我也是觉得很开心了。 Saudara, ini cuma janji berenang. 这只是一个承诺要去游泳。 Coba bayangkan Simeon yang sudah menunggu puluhan tahun. 我们可以想象呢，这个西面已经等待了几十年， Dan lebih lagi janji keselamatan itu umurnya bukan hanya puluhan tahun. 而且呢，他所这个等待的救恩不单是几十年。 Jika kita lihat dari sejarah Israel saja, mereka sudah lama sekali ratusan tahun tidak mendengar Tuhan berbicara. 如果我们看以色列人的历史的话，我们就可以看到了，以色列人呢数百年来没有听见上帝对他们说话了。 Mereka mungkin mengira, Tuhan sudah meninggalkan kami. 他们以为上帝已经离弃他们了， Ratusan tahun tidak ada pembebasan apa-apa. 因为数百年来他们没有得着释放。
Tapi ternyata Tuhan tidak lupa dengan janjinya. 而事实上，上帝并没忘掉他的应许。 Saudara, saya bayangkan Simeon itu mungkin sangat senang sampai mungkin terharu juga. 我可以想象呢，这个西面很开心，而且也非常的激动。 Akhirnya setelah sekian lama tidak mendengar Tuhan, Allah menyatakan diri di dalam Yesus. 然后呢，虽然他们很久没有听见了上帝的这个声音，但是现在他已经呢听见了这个主耶稣的信息。 Simeon pun memuji Allah. 西面呢也称赞上帝。 Nah, nyanyian pujiannya ini saat ini dikenal dengan nama Nung Dimittis. 所以呢，这首诗歌呢非常的著名，就是这首诗歌。 Nah, Nung Dimittis itu berasal diambil dari dua kata pertama nyanyian ini dalam bahasa Latin. 然后呢，这首诗歌呢起自于呢拉丁文的前2个词。 Mari kita lihat apa saja yang Simeon katakan. 我们来看呢，这个西面说什么呢？ Di awal dia berkata, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. 他说呢，主啊，如今可以照你的话释放仆人安然去世。 Ketika berjumpa dengan Yesus, Simeon merasa, tugasku di dunia sudah selesai. 当他遇见了主耶稣呢，西面说呢，我在世上的任务已经完成了， Aku sudah melihat keselamatan yang sejati itu. 我已经看见了这真正的救恩， Cukup, 已经足够了。 sekarang aku bisa pergi dalam damai. 现在我能够安然的去世了， Simeon melihat bayi Yesus ini bukan bayi biasa. 因为西面看呢，这个圣婴呢，耶稣不是普通的婴孩， Tetapi dengan penuh iman gitu ya, dengan jelas dia melihat bahwa Yesus inilah Tuhan dan Juru Selamat yang dinanti-nantikan. 就是呢，他凭着信心呢，看见主耶稣就是他们所等待的这个救主， Yesuslah yang akan membawa keselamatan itu. 就是主耶稣要给他们带来了救恩。 Karena itu baginya ketika ia berjumpa dengan Yesus cukup selesai. 所以他觉得呢，我现在已经遇见了主耶稣，对我已经足够了。 Sekalipun Simeon tahu nantinya kehadiran Yesus akan membawa juga perbantahan, 虽然西面知道主耶稣的来到了，会遇见很多人的来反对他， karena ada orang-orang yang akan menolak. 因为有些人要拒绝主耶稣。 Tetapi Simeon yakin Yesus inilah memang Mesias yang benar. 但是呢，西面呢深信呢，这个主耶稣是真的弥赛亚， Dan Allah pasti akan menggenapi rancangan keselamatannya. 上帝必定完成他救恩的计划。 Saudara, Simeon juga memuji Allah karena dia melihat bahwa keselamatan ini seluruhnya adalah rancangan Allah. 西面能够赞美上帝呢，因为看见呢，这个救恩是上帝呢所设定的计划。 Simeon memuji Allah sang perancang keselamatan. 西面呢赞美呢上帝呢，他是计划的这个主宰。 Menarik kalau kita lihat di ayat 31 Bapak Ibu. 就是我们看第31节的话， Di dalam bahasa Indonesia menggunakan kata engkau sediakan. 然后在译文，他在这里说呢是预备， Tetapi dalam bahasa Inggris dan juga bahasa aslinya sesungguhnya pakai kata persiapkan. 但是呢华语呢解释的很好，就是预备。 Berarti bahasa Mandarin seperti bahasa Inggris ya. Ya, Bapak Ibu, jadi Allah itu mempersiapkan keselamatan itu tidak hanya disodori begitu saja. 所以呢，这上帝呢预备了这个救恩，并不是呢很突然的就出现了这个救恩的。 Kita ingat ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, 因为当我们世人呢跌入了最终之后， Allah di situ sudah menjanjikan keselamatan. 上帝因许呢要给世人罪人带来了救恩。 Seiring berjalannya waktu, Allah merajut sejarah manusia. 所以呢，随着这个时间的流逝呢，上帝仍然在人类的历史上动工， Generasi demi generasi, 一代又一代， nubuatan para nabi, 然后这个先知的预言， sampai akhirnya tibalah Yesus itu sungguh-sungguh nyata lahir ke dalam dunia. 直到主耶稣真正的诞生在这个世界上。 Wow, saudara, ini adalah satu rancangan yang begitu rapi, begitu indah. 弟兄姐妹们，这个计划是非常的美好。 Dan kenapa Allah merancangkan ini semua? 为什么上帝呢要设计这些的计划呢？ Karena dia sungguh-sungguh mengasihi manusia yang berdosa. 因为他是真正的爱我们每一个罪人。 Dia rindu relasi manusia dengan Allah direstorasi kembali. 因为呢，他渴望呢我们罪人与上帝的关系能够恢复和好。
Saudara Simeon kemudian juga melihat bahwa janji keselamatan ini dibutuhkan tidak hanya oleh bangsa Israel. 因为西面也看见呢，这个救恩不单只是以色列人所需要的， Karya Yesus itu bersifat untuk segala bangsa, bukan hanya bangsa Israel saja. 因为主耶稣的救恩呢是给万民的，不只是给以色列人的。 Dunia yang sudah gelap ini membutuhkan terang kebenaran. 因为这个黑暗的世界呢需要争光， Karena itu kedatangan Yesus adalah sebuah terang besar yang benar-benar menyatakan siapa Allah sepenuhnya. 所以主耶稣的来到呢是一个大光，真正的显明了我们的上帝到底是谁。 Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 19 sampai 20 mengatakan tentang siapa Yesus. 然后使徒保罗在哥罗西书第1章第9到20节宣告了主耶稣是谁。 Seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. 因为父喜欢一切的丰盛，在他里面居住。既然借着他在十字架上所流的血，成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。 Saudara, kelahiran, kehidupan, kematian, dan bahkan kebangkitan Yesus itu menggenapkan karya keselamatan Allah. 弟兄姐妹们，主耶稣的诞生、他的活着以及他的受死、他的复活呢，证明了主耶稣就是我们世人的救主。 Yesuslah yang menghadirkan penghiburan yang sejati bagi manusia. 就是主耶稣是给我们人类真正的安慰。 Kenapa? Karena manusia, setiap kita bisa bebas dari murka Allah dan maut kekal. 因为呢，我们人类能够免于受到上帝的惩罚，受到上帝的惩罚。 Saudara, ini adalah satu anugerah yang besar. 弟兄姐妹们，这是一个很大的恩典。 Kita bisa melihat bagaimana bersukacitanya Simeon ketika melihat Tuhan Yesus. 我们可以看到呢，当西面看到主耶稣过后呢，他是何等的喜乐。 Simeon bersukacita karena dia lihat Yesus itulah terang keselamatan yang benar. 西面能够喜乐呢，因为是看见呢，主耶稣是真光， Yesus adalah penggenapan janji Allah. 因为是主耶稣成就了上帝的应许。 Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap kita hari ini? 今天我们每一个人又如何呢？ Khususnya di masa-masa menjelang Natal, 尤其是在这个圣诞期间， mari kita renungkan apa sesungguhnya dampak kehadiran Yesus bagi setiap kita. 让我们每个人们想呢，主耶稣的来到呢，对我们每一个人有什么的影响？ Saudara, saya yakin kita semua pasti tahu bahwa Natal adalah momen memperingati kedatangan Yesus yang pertama ke dunia ini. 我相信弟兄姐妹们都知道呢，庆祝圣诞呢，就是我们庆祝主耶稣第一次诞生在这个世界上。 Tapi bukankah realitanya bulan di mana kelahiran Yesus ini diperingati itu banyak sekali pernak-perniknya. 但是呢，我们知道呢，在12月份呢，庆祝圣诞呢，就很多的节目， Pernak-perniknya bisa datang dalam berbagai bentuk, berbagai cara. 而且呢，用各种各样的方式来庆祝。 Misalnya di mall-mall gitu ya, di tempat perbelanjaan, sudah ada yang namanya Christmas sale, big discount. 可以说呢，在百货公司呢，有这个圣诞这个促销，圣诞的大减价。 Ya, saatnya belanja Bapak Ibu. Saatnya berbelanja dan beli kado Natal juga. 所以当我们在买圣诞礼物的时候， Atau mungkin pernak-pernik itu datang melalui berbagai undangan Natal yang kita hadiri. 所以呢，因为呢这些呢，我们买了这个礼物呢，我们就可以参加这个庆祝这个圣诞了。 Kita merayakan Natal bersama dengan teman, dengan keluarga, di gereja. 我们跟我们的朋友呢，或者是家人呢，或者跟教会弟兄姐妹一起来庆祝圣诞。 Dalam beberapa bidang pekerjaan, bulan Desember itu juga adalah bulan yang sibuk. 而且呢，有几个的部门呢，他们在12月份呢，也是一个很忙碌的这个日子。 Harus tutup pembukuan mungkin, audit dan sebagainya. 因为呢，他们要做这个很多的这个关于这个银行呢，很多的这个工作。 Di gereja juga banyak sekali mempersiapkan untuk ibadah-ibadah Natal. 在教会呢，也预备了很多呢，要庆祝圣诞的这个节目。 Ketika kemarin mempersiapkan khotbah ini gitu ya, di kamar saya di lantai 3. 比如呢，昨天呢，我在
第3层楼要预备这奖章的时候， Dari kamar bisa terdengar lantai 2 latihan lagu apa, lantai 4 juga latihan lagu apa. 然后我就听见呢，在第2层楼了、第4层楼了，他们正在这个练歌，练什么的诗歌，我都听得到。 Ya, bulan Desember gereja ramai. 所以呢，12月份呢，教会是非常的热闹的一个日子。 Atau mungkin saudara ada di antara kita yang menjalani bulan Desember biasa-biasa saja. 或者呢，在我们当中呢，有些弟兄姐妹以很平凡的、很普通的来过12月份。 Atau mungkin bahkan pernak-pernik itu datang dalam bentuk yang mungkin kita tidak sukai. 有可能呢，我们觉得这是我们最不喜欢的日子， Mungkin ada berbagai masalah, tantangan. 有可能会面对很多的问题挑战。 Atau mungkin bulan Desember mengingatkan kita akan sesuatu yang kurang baik yang terjadi. 有可能呢，12月份呢，令我们想起了不愉快的事情。 Saudara, bulan Desember memang bisa penuh dengan berbagai hal maupun berbagai pemaknaan. 是的，12月份能够发生很多事情，也能够带起了很多有意义的日子。 Ini bagian hidup dan perjalanan iman kita. 这就是我们的信心的里程。 Tetapi yang perlu jadi perhatian kita juga adalah, 但是呢，我们所需要注意的就是呢， apakah di tengah segala hiruk-pikuk hidup kita masih memaknai Natal itu? 是否呢，在我们每天日常生活当中，我们把圣诞节呢看为是一个有意义的日子。 Saudara, apa makna Natal bagimu? 弟兄姐妹们，圣诞节对你有什么的意义呢？ What is Christmas for you? Apa itu Natal? 圣诞节是对你是什么呢？ Kita mungkin tahu bahwa ini adalah waktunya Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. 我们知道呢，这个日子呢，就是主耶稣来到这个世上来拯救我们罪人。 Tapi coba kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing. 但是我们每一个人无心自问， Siapa Yesus sesungguhnya bagi saya? 对于我呢，主耶稣呢，到底是谁？ Apakah dia hanya pribadi yang kita kenal jauh? 或者是呢，我们只是呢，风闻有他而已？ Apakah dia hanya sebenarnya konsep yang ada di dalam pikiran kita? 或者是呢，他只是在我们思想中的一个观念而已？ Ataukah dia pribadi yang hidup? 或者呢，他是一位真正活着的神？ Apa dampak kedatangannya bagi kita? 那么呢，主耶稣的诞生呢，对我们有什么的这个影响呢？ Apakah saat kita mengingat Yesus yang sudah datang ke dunia ini, 是否我们纪念这个来到这个世上的主耶稣？ kita masih seperti Simeon yang begitu bersuka cita karena melihat keselamatan itu? 因为当我们看见了这个救恩，我们就像西面一样这么的喜乐。 Apakah dia telah menjadi fokus dan alasan kita bersuka cita? 是否呢？主耶稣已经成为我们的这个焦点呢？我们生命的这个中心， Baik itu 喜乐的中心。 baik itu di momen menjelang Natal maupun seluruh hidup kita. 或者在我们整个的人生当中，或者是在这个12月份的圣诞的这个时刻， Atau hati kita saat ini justru dipenuhi dengan semarak Natal yang lain maupun kesibukan dan pergumulan. 或者呢，现今呢，我们的心呢充满着呢别的这个圣诞的这个忙碌呢，或者是呢充满着很多的挣扎。 Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita 弟兄姐妹们，今天神的话语再次的提醒我们， bahwa kedatangan Yesus yang membawa keselamatan dari Allah adalah sebuah alasan yang besar bagi kita untuk bersuka cita dan memuji Tuhan. 就是上帝借着主耶稣所赐给我们的救恩，就是让我们每一个人能够感受到呢这个喜乐呢是真正的，我们能够感受到这个喜乐。 Saudara, keselamatan bukan anugerah yang murahan. 弟兄姐妹们，这个救恩并不是廉价物。 Ini adalah penyataan keselamatan dari Allah yang sebenarnya bahkan kita tidak pantas untuk terima. 那么上帝所赐给我们救恩呢，本来我们是不配得到的。 Tetapi di dalam kebobrokan kita justru Allah yang mempersiapkan segala sesuatu. 但是在我们这个败坏的罪人当中呢，上帝却为我们预备了这个救恩。 Kasihnya itu begitu besar. 上帝的爱是何等的大！ Di saat kita dengan angkuh mengandalkan diri kita sendiri, 当我们在骄傲的时刻呢，我们依靠自己的时候， berpikir kita bisa melakukan semuanya sendiri dengan kekuatan kita, bahkan menyelamatkan diri kita, 我们甚至以为我们能够自救，我们能够依靠自己做任何事情的时候， Yesus datang dengan segala kerendahannya untuk meraih kita terlebih dahulu. 主耶稣带着谦卑的态度来到这个世界上，是为了要得着我们。 Saudara, ingatkah ketika dulu pertama kali kita percaya kepada Yesus? 弟兄姐妹们，你们还记得吗？当你第一次相信主的时候， Coba ingat momen itu, apa yang membuat kita bisa percaya akhirnya?
让我们再次的回想那个时刻是什么令我们能够相信主耶稣。 Mungkin dulu kita tidak sadar bahwa kita ini berdosa. 有可能以前我们没有觉得我们就是一个罪人， Tetapi di waktu pertama kali kita percaya, kita tahu bahwa kita ini manusia yang berdosa dan dosa itu akan membawa kepada maut yang kekal. 但是当我们知道我们是罪人，而且当我们知道这个罪呢会带给我们永死的时候， Tetapi ketika kita menemukan kebobrokan kita itu, 但是当我们这个败坏的kita menemukan kejelekan kita, dosa kita, 当我们找到了自己的丑陋，我们的这个罪恶的时候， Tuhan menolong kita melihat betapa luar biasanya keselamatan Allah. 上帝就让我们看见呢，这个上帝为我们的救恩是何等的非凡。 Tuhan menolong kita melihat, oh Yesus ini bisa kita percaya, bisa kita sandari. 那么上帝让我们看见呢，主耶稣是值得我们依靠的，是值得我们信任的。 Bapak Ibu, ini adalah satu anugerah yang perlu kita terus ingat dan kita syukuri. 弟兄姐妹们，这个恩典呢是应该我们一生呢去纪念的，而且一直要紧紧抓住的。 Dan saudara, ketika kita melihat di firman Tuhan hari ini, bagaimana Allah menggenapi janjinya, 弟兄姐妹们，我们从今天的经文当中看到上帝如何成就他的应许。 di sana kita juga bisa melihat bukti dan jaminan kesetiaan Allah. 从这里我们看到呢，上帝呢，证明了他的信实。 Allah pasti akan memenuhi janjinya sekalipun mungkin lama baru kita bisa lihat penyataannya. 上帝呢必定完成他的应许，虽然呢，这有可能呢需要一段很长的时间。 Saudara, kisah Simeon ini menjadi satu kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita yang hidup hari ini. 弟兄姐妹们，这个西面呢，成为我们每一个信徒呢，值得学习榜样的人。 Sekalipun sekarang kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung, 虽然我们今天呢不能够用我们的肉眼看见主耶稣， sekalipun di dalam hidup kita itu butuh penantian panjang, 虽然在我们生活当中，我们需要等候一段很长的时间， tapi kita bisa percaya kepada Allah karena Allah itu layak dipercaya, Dia setia. 但是呢，我们可以相信上帝，因为上帝是值得我们信靠的，因为我们的上帝是一位信实的上帝。 Dan bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, 对于每一个已经相信主耶稣的人， ada pengharapan dan penghiburan bahwa Allah selalu beserta dengan kita. 就是我们有安慰而有盼望，因为上帝与我们同在。 Saudara, Allah selalu beserta dengan kita. 弟兄姐妹们，上帝都与我们同在， Kita tidak pernah sendirian. 因为我们不会孤单一人。 Sekalipun hidup itu tidak mudah. 虽然我们生活过得不容易， Ada naik turun, ada hal-hal yang membuat kita sulit bersuka cita. 还会有起起落落，有些事情会令我们没有喜乐， Ada luka, pergumulan, air mata. 有这个眼泪，有受伤，有挣扎。 Di tengah segala keberdosaan dunia maupun diri kita sendiri, 在这个罪恶的世界，或者是我们这个有罪的人， di saat tidak ada seorang pun yang mengerti, 有可能呢没有人会了解我们， Sang Immanuel itu hadir. 但是呢，以马内利与我们同在。 Dia hadir tidak ketika kita baik-baik saja. 他与我们同在，不单只是我们在很好的这个处境之下的时候， Dia hadir ketika kita juga bobrok, ketika kita juga hancur, ketika kita terluka. 就是当我们破碎呢，在我们败坏的时候，他都与我们同在。 Saudara, kehadiran Sang Immanuel inilah yang menguatkan kita. 就是这个以我们同在的以马内利坚固了我们。 Sang Immanuel ini memampukan kita untuk dapat mengalami sukacita yang sejati terlepas dari apapun kondisi kita. 所以这个以马内利呢，帮助我们能够呢，去。 Kita bisa mengalami sukacita yang sejati apapun keadaan kita. 无论是在怎样的状况之下呢，我们都能够经历到真正的喜乐。 Karena sukacita kita tidak didasarkan pada keadaan kita. 因为呢，我们这个喜乐呢，不是局限于你的处境。 Sukacita kita tidak didasarkan pada feeling kita, perasaan. 这个呢，这个喜乐呢，并不是局限于你的感受。 Tapi sukacita itu terletak pada Yesus Kristus. 但是这个喜乐乃是建立于我们的主耶稣， Allah yang sudah hadir dan lahir dalam hidup kita. 就是已经诞生呢，在我们生命当中的这个主耶稣。 Karena itu saudara, biarlah masa Advent dan Natal ini menjadi momen. 所以弟兄姐妹们，在这个降临期呢，这个圣诞节成为我们这个时刻，
kita mengarahkan hati kita kepada Allah, terutama kepada Yesus. 就是我们的心呢要专注于上帝，就是主耶稣。 Saudara, ada sebuah lagu Natal 有一首圣诞的诗歌， dibuka dengan pernyataan seperti ini. 然后它的开头也是这样的： Christmas isn't Christmas till it happen in your heart. Natal bukanlah Natal sampai itu terjadi dalam hatimu. 所以这个圣诞节呢，不单只是在我们心中有这个圣诞。 Karena itu Bapak Ibu, mari izinkan Yesus untuk lahir dalam hati kita. 弟兄姐妹们，所以我们要让主耶稣诞生在我们的心里面， Seperti yang kemarin hari Jumat dikotbahkan oleh Contoh Edwin. 就是像昨天周五呢，艾瑞传道所这个在祷告会所说的， Izinkan Yesus lahir dalam hidup kita. 所以我们要让主耶稣诞生在我们的生命里面。 Izinkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya pada saat pertama kali kita percaya kepadanya. 我们要让主耶稣成为我们的救主，不单只是当我们第一次相信主的时候， Tetapi setiap hari di dalam kehidupan kita, pikiran, perasaan, 乃是在我们每一天的日常生活当中，或者是我们的这个思想行为里面， sediakanlah ruang baginya 我们要为主耶稣预备这个空间， untuk dia bekerja dalam hidup kita. 好让主能够在我们生命当中来做工。 Dan bukalah hati untuk menantikan apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kerjakan dan saya kerjakan. 然后我们在等候呢，主耶稣到底要在生命当中要为他做什么？ Saudara, biarlah Yesus yang menjadi alasan paling besar kita bersuka cita. 弟兄姐妹们，但愿主耶稣成为我们最大的喜乐的理由。 Sekalipun mungkin di dunia ini kita kehilangan segala sesuatu dan mengalami berbagai penderitaan, 虽然我们在这个世界上会经历苦难，或者是会失去了某些的东西， kita sudah memiliki harta yang paling berharga yang kekal. 但是我们拥有了最宝贵的这个最宝贵的礼物， Yaitu Yesus yang sudah hadir bagi kita. 就是主耶稣已经诞生在这个世界上。 Nah saudara, di dalam masa Advent ini ketika kita mengingat dan mempersiapkan hati untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya, 弟兄姐妹们，在这个降临期之间呢，我们要在等候主耶稣的第二次再来。 mari kita juga gunakan momen ini untuk memeriksa hati. 让我们利用这段时间再次的审查我们自己的心， Apakah kita telah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan atas seluruh diri dan hidup kita? 是否我们真正的相信了主，而且接受主成为我们生命过人的救主？ Bagi setiap kita yang menerima Yesus, 对于每个人已经相信主耶稣的人， seperti yang Simeon kemudian katakan di ayat 34, 就如呢西面第34节里面所说的， kita akan dibangkitkan, diangkat, dan menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. 然后呢，上帝呢必要叫我们兴起了。 Kristus Sang Terang itu akan senantiasa menuntun kita di dalam kebenaran. 那么这个基督呢，这个基督的光必要带领我们进入这个真理。 Kita akan mengalami penyertaan Tuhan sehingga kita tidak takut lagi di dalam menghadapi hidup. 所以呢，上帝必与我们同在呢，我们不要惧怕呢，我们所面对的人生的很多的这个艰险的道路。 Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang menolak Yesus, 但是对那些拒绝主耶稣的人， mereka pasti akan menemukan kejatuhan. 他们必定会扑倒， Karena mereka tetap terpisah dengan Allah dan tinggal dalam kegelapan dosa. 因为他们与上帝呢分别呢，而且他们也要在这个黑暗中。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, 主所爱的弟兄姐妹们， Yesus Sang Mesias, bayi Yesus. Natal itu 这个弥赛亚 telah datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. 他已经来到这个世上呢，拯救每一个罪人。 Dia sudah hadir Bapak Ibu. 他已经来到这个世上， Karena itu mari kita memandang kepada Dia. 所以我们每个人要仰望他， Mari kita menantikan Dia. 然后我们要等候他， Pujilah Dia dan bersukacitalah karena Dia. 我们要应着他，赞美他，歌颂他。 Dan kiranya Bapak Ibu berita Natal, berita kelahiran Kristus ini 但愿呢，这个圣诞的信息， tidak hanya lewat begitu saja. 我们不是这样的就让他错过了， Tapi sekali lagi bisa menjadi alasan kita bersukacita dan memuji Tuhan sepanjang hidup kita. 乃是呢成为我们喜乐的理由，使我们在一生当中不一直来赞美他。 Let Jesus be the reason we sing of His joy and salvation all our lives. Biarlah Yesus yang menjadi alasannya. 但愿主耶稣成为我们呢喜乐的理由。
Kehadirannya selalu nyata, selalu konstan, apapun yang jadi keadaan kita. 无论我们的情况怎么样呢，主耶稣都与我们同在，帮 Saudara, mari saat ini saya mengajak kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. 让我们每个人呢，应用一段的时间， Saudara dipersilakan untuk menutup mata 让我们闭上我们的眼睛， dan mari kita merenungkan sejenak beberapa hal berikut ini. 让我们一起来思考呢，这几点。 Bagaimana keadaan hatimu saat ini? 现今呢，你们的心情是怎么样的呢？ Setelah melalui 2 minggu Advent dan tiba di pertengahan bulan Desember, apa saja yang telah terjadi? 那我们经过了2周的这个降临期呢，现在是进入了这个第3个星期，现在我们的心情是怎样的？ Apa yang engkau hadapi, apa yang kau pikirkan dan rasakan? 你现在所面对的是什么呢？你所想的是什么呢？ Adakah hal yang membuatmu bersukacita? 有什么事情让你喜乐的吗？ Ataukah justru saat ini sulit untuk bersukacita? 是否呢？你觉得你现在很难有喜乐？ Rindukah engkau mengalami sukacita sejati dalam Kristus di momen Natal tahun ini? 是你渴望呢，在这个圣诞节当中经历到基督所赐给你的喜乐吗？ Mari bayangkan Yesus hadir betul-betul di depanmu saat ini. 让我们每一个人能够想象呢，主耶稣现在正在我们的面前， Minta dia menyelidiki hatimu dan bawalah isi hatimu kepadanya. 让他审查我们的心，让我们能够把我们的心带到主的面前。 Dia rindu hadir bagimu. 他渴望与你同在， Kasihnya besar, sanggup mengatasi apapun. 他的爱是何等的大，他能够为你解决一切的问题。 Bukalah hati. 我们打开我们的心门， Mari kita berdiam sejenak 我 dan 们在神的 menantikan 面前安静下来。 Bagi saudara yang telah selesai untuk mengambil waktu sejenak, dipersilakan untuk membuka mata kembali. 若是呢，觉得呢你已经好了，你可以打开你的眼睛。 Di akhir perenungan ini saya mau mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Segala-galanya. 我们一起来唱一首的诗歌。 Lagu ini di dalam bahasa Inggris, tetapi jika Bapak Ibu lebih nyaman menyanyikan dalam Mandarin, juga ada lirik Mandarinnya tersedia. 这首诗歌是英文歌，但是它有中文，你可以用中文唱。 Mari biarlah ini jadi ungkapan iman kita kepada Tuhan. 这首诗歌呢，我们向主表达我们的内心。 Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer my soul. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, sekali lagi kita angkat pujian ini. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He
们同心祷告。 Tuhan, di hadapan-Mu kami berdiri. 主啊，我们这时站在你的面前。 Kami sangat bersyukur Tuhan mau datang bagi kami. 主，我们要向你献上我们的感恩，因为你愿意来到这个世界。 Kami bersyukur bahkan Engkau mau menjadi sahabat kami. 我们要向你献上感恩，因为你愿意成为我们的朋友。 Tuhan, kami mengakui tidak selalu kami bisa merasakan kehadiran-Mu. 主，我们承认呢，我们不总是能够感受到你与我们同在， Tidak selalu kami bisa yakin bahwa Tuhan beserta kami. 而且没有总是相信你都总与我们同在。 Karena itu kami membutuhkan anugerah Tuhan. 所以我们需要你的恩典。 Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk peka terhadap kehadiran-Mu. 主啊，但愿神你是我们力量，使我们对你的同在有敏感度。 Biarlah khususnya di menjelang Natal ini kami boleh sungguh merasakan Immanuel itu. 主啊，但愿在这个圣诞这个月当中，我们能够感受到以马内利， God with us, Allah beserta kami. 就是上帝与我们同在。 Tuhan tolonglah setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing. 主啊，你知道我们每个人会面对挣扎，求神你帮助我们， Agar kami boleh belajar menantikan Tuhan 好让我们能够学习来等候主， dan melihat berpengharapan kepada Tuhan. 而且仰望主。 Biarlah saat kami memandang Engkau kami boleh merasakan sukacita yang sejati itu. 当我们仰望主的时候，让我们能够感受到这个你所赐给我们的喜乐。 Tolong kami untuk percaya sungguh-sungguh kepadamu. 主啊，帮助我们每个人真心的相信你。 Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus 谢谢主，奉主耶稣基督的名祷告， kami berdoa. Amin.阿门。